Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah pun membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan Alhamdulillah, selepas dah kita tahu cara macam mana nak kuruskan orang dan kita bantu. So that's why hari ni kita akan bercakap tentang macam manakah caranya untuk kita kurus dengan cara yang mudah. Okey, sebenarnya cara nak kurus ni ada banyak cara tau. Ada terlampau banyak gila cara untuk turunkan berat badan. Salah satu cara yang paling best adalah dengan cara apa? Dengan cara membakar lemak kita. Walau bagaimanapun ramai orang salah faham cara untuk kurus ni, dengan perbezaan antara apa? Ada orang salah faham antara nak turunkan berat badan dengan hanya turunkan berat badan ataupun dengan membakar lemak, sebab kedua-duanya mempunyai cara yang sangat berbeza. Okey, tapi sebelum saya mulakan, boleh tak you all komen sikit yang ada dekat sini? Siapa yang ada dekat sini tu boleh tak komen sikit? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak bagi saya like? Okey, saya nak tahu siapa yang ada dekat sini. Hai Miss Kina, apa khabar Miss Kina? Harap semua sihat walafiat lah hendak-hendaknya. Okey, so saya nak bercakap tentang topik ni dan saya rasa macam sepatutnya semua orang dapat tahu cara yang saya nak sebutkan ni, sebab once you all tahu macam mana caranya untuk membakar lemak ketika sedang tidur, lebih mudahlah kita untuk kurus. Betul ke betul apa saya cakap? Hai Puan Ayu Kristina, apa khabar Puan Ayu Kristina? Saya harap semua pun okey-okey belaka hendaknya. Hai Tuan Amirul Izwan. Okey, saya nak tanya sikit siapa yang dah ready dengan topik ni. Saya harap topik ni akan membantu kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa ni Puan? Puan lah. Cik Moy Molek. Lama. Cik Moy Molek nama dia. Right. Jangan lupa hantar report ya. Jangan lupa hantar report setiap hari Khamis untuk Titan. Untuk titanium. Okay now. Waalaikumsalam Kak Asmah. Tapi sebelum saya nak mulakan live saya pada malam ini, saya nak minta satu je daripada you all. Sekiranya you all rasa apa yang saya nak share pada malam ini akan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang, saya memang sarankan untuk you all tekan button share. Tekan button share supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat sekarang ni. Saya sangat-sangat gila percaya dengan apa? Dengan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya harap apa yang saya akan share ni akan membantu lebih ramai lagi orang untuk menurunkan berat badan mereka dengan cara yang sangat gila mudah. Okey, topik saya pada malam ini adalah dengan cara bagaimanakah untuk membakar lemak ketika kita sedang tidur. Macam tengah nak tidur pun, tengah seronok berdengkur pun, kita masih lagi boleh membakar lemak. Macam korang rasa adakah benda ni benda yang tak mungkin? Sebenarnya apa yang kita buat ni bendanya sangat-sangat possible dan memang sedang diamalkan pun, terutamanya kepada atlet-atlet dekat luar sana, terutamanya kepada mereka yang nak menampakkan tubuh badan yang sangat best. Hai Puan Sanisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi cikgu. Alright. Saya harap if you all rasa topik ini akan membantu lebih ramai lagi orang, please tekan button share. Dan saya akan mulakan sekarang. Siapa yang dah ready tu boleh tak komen dah ready, sebab saya akan mulakan cara yang pertama. Bagaimanakah caranya untuk membakar lemak kita? Tengah tidur pun boleh terbakar lemak kita. Sebenarnya apa yang bestnya bila kita bakar lemak? Kita boleh turunkan berat badan. Nak turunkan berat badan ni, kita boleh turunkan jumlah air di dalam badan. Kita juga boleh turunkan jumlah muscle dekat dalam badan kita. Tapi sebenarnya yang terbaik dalam proses untuk menurunkan berat badan
adalah dengan cara macam mana? Adalah dengan cara membakar lemak kita. Sebab lemak kita itu adalah sebagai kita punya sumber tenaga simpanan badan kita. So, bila kita berjaya membakar lemak, badan kita akan jadi lebih langsing, akan jadi lebih comel, dan kita akan jadi lebih bertenaga, dan kita akan nampak lebih muda daripada usia kita. Waalaikumsalam. Tuan Putra Yasir, apa khabar semua? Alright. Siapa yang dah ready ni, boleh tak komen sikit? Dah ready, sebab saya akan mulakan live saya malam ini sebontar lagi. Dah ready ke belum? Belum ready, tak payah start. Dah ready, kita start. So sekarang ni, if you all dah ready, kita akan mulakan. Cara yang pertama sekali adalah dengan cara meningkatkan metabolisme kita. Macam manakah caranya untuk kita meningkatkan metabolisme kita sebenar-benarnya? Dah keluar dah bahasa Perak saya. Jangan macam-macam. Alright, sebenarnya cara untuk kita membakar lemak kita, untuk kita membakar lemak kita walaupun kita sedang tidur, cara yang pertama sekali adalah dengan cara meningkatkan metabolisme kita. Ada beberapa cara untuk meningkatkan metabolisme kita. Cara yang paling terbaik sekali adalah dengan cara meningkatkan muscle kita. Macam manakah caranya untuk meningkatkan muscle kita? Adalah dengan cara exercise, especially dengan cara buat resistance training lah. Resistance training memang akan membantu kita meningkatkan kita punya metabolisme dan akan menjadikan kita lebih bertenaga dan akan memaksa wajah kita jadi lebih muda daripada usia kita. Boleh tak saya nak tanya soalan jujur kepada semua? Alright, semua dekat sini semua pun dah berusia sekurang-kurangnya 20 tahun ke atas kan? Siapa dekat sini yang nak nampak muka dia, tubuh badan dia, dia punya tenaga dia seperti orang muda? Boleh tak komen nak jadi muda? Saya bukanlah seorang terapi kecantikan tapi saya boleh tahu cara yang mudah untuk kita turunkan berat badan. Waalaikumsalam. Puan Ai Umaira daripada Melaka. Hai Puan Azi Idayu. Iman Setapak. Siapa lagi selain daripada Iman Setapak nak jadi lebih muda? Boleh tak komen sikit? Boleh tak komen siapa dekat sini nak jadi lebih muda? Saya nak bagi tahu cara yang paling mudah lah Waalaikumsalam Puan Rahimah Ima. Apa khabar semua? Alright. Jangan lupa kita punya cara Puan Rahimah Ima. Kita sebenarnya dah set satu benda tadi tentang apakah yang patut dibuat. Okay, saya nampak sikit siapa yang nak jadi muda ni. Puan Ai Umaira daripada Melaka nak jadi muda. Puan Humaira Ghazali nak jadi muda. Puan Nurliana Nana pun nak jadi muda. Kak Asmah kita pun nak jadi muda. Ramai nak jadi muda kan. Kalau saya nak baca satu-satu ni, saya rasa saya yang jadi muda dulu. Puan Syamsina Syam pun nak jadi muda. Ayu Kristina pun. Okay, semua pun nak jadi muda kan. Waalaikumsalam. Coach yang paling muda. Dekat rumah saya ni ada orang lagi muda lagi. Iaitu anak saya, berumur setahun lebih kan. So jangan kata saya lagi muda daripada dia. Saya kalau lagi muda daripada dia, saya tak boleh nak bercakap lagi. Lagi kan. Okay, so ramai yang nak jadi muda. Okay, untuk jadi muda, antara cara yang paling mudah untuk kita jadi muda adalah dengan cara kita meningkatkan kita punya muscle dekat dalam badan. Kan ramai nak jadi muda ni kan. Ramai nak jadi muda. Jangan salah typo. Saya almost ternampak macam typo. Nak jadi kuda pula. Alright, salam coach, selamat malam, baru masuk. Selamat datang kepada mereka yang baru masuk. Izinkan saya meneguk secawan air. Alhamdulillah. Cara nak jadi muda Cara nak jadi muda adalah dengan cara macam mana? Dengan cara meningkatkan muscle kita. Cuba kita exercise untuk meningkatkan muscle kita. Antara cara yang saya sering gunakan, terutamanya tengah-tengah PKP ni, adalah dengan menggunakan resistance band. Saya akan buat resistance band punya exercise ni. Kita boleh Google je, kita boleh YouTube macam manakah caranya untuk kita menggunakan resistance band ni untuk meningkatkan muscle kita. Bila kita berjaya meningkatkan muscle kita, okay, pertama sekali kita akan jadi lebih bertenaga.
Okey, kita akan jadi lebih bertenaga. Kalaulah dulunya kita gemuk, sekarang ni mungkin dah dapat turunkan berat badan sikit. Kulit kita yang mungkin nampak macam stretch marks tu akan dapat diperketatkan semula. Sebab kita sedang membina muscle kita. So bila benda-benda macam tu berlaku, kulit dah makin menegang, kita jadi makin bertenaga, dan bila kita jadi lebih bertenaga, muscle kita terbentuk, secara tidak langsung hormon kita pun akan jadi berlangsung lebih normal daripada biasa. Dalam erti kata lain, you all boleh tengok sesiapa yang mengangkat besi, terutamanya wanita. Ini untuk wanita tau. Terutamanya wanita, tak kisahlah usia dia berapa tahun, mereka akan nampak lebih muda lagi daripada usia mereka, terutamanya bila mereka exercise dengan mengangkat bebanan, ataupun dalam bahasa orang putih dia, resistance training. InsyaAllah mereka akan nampak lebih muda daripada usia mereka. In fact, sebenarnya saya ada seorang bekas student sebenarnya, yang berusia 51 tahun. Asalnya memang berbadan agak besar, dan Alhamdulillah, okey, dah kena tegur dengan Kak Asmah kita. Okey, saya cakap slow. Saya ada seorang bekas student saya yang berusia 50-an. Okey, dia bermula program dengan saya pada bulan 2 hari tu. Berat badan dia dapat turun dah dalam beberapa kilo sahaja, tak banyak, sikit je. Tetapi disebabkan beliau exercise dengan cara yang diajar, dengan follow makanan yang diberikan, ikut meal plan yang diberikan, dan saya ajar bagaimanakah caranya untuk dia amati, untuk dia follow saya punya cara untuk jadi lebih mudah untuk turunkan berat badan. Lepas dah habis program dengan saya, Alhamdulillah ada beberapa yang berlaku kepada puan ini. Siapa yang nak tahu, boleh tak komen nak tahu, sebab ini adalah bukti bagaimanakah apa yang saya cakap ni telah pun dibuktikan oleh student-student saya. Particularly student yang saya nak sebutkan ni. Siapa yang nak tahu boleh tak komen nak tahu, boleh tak bagi saya muka marah sikit, sebabkan lama sangat nak tunggukan. Mungkin kita dah lama sangat nak kurus tak kurus, kan? Nak kurus tak kurus. Nak diet tak reti-reti. So inilah sebenarnya cara yang paling mudah sekali. Siapa yang nak tahu, saya akan bagi tahu apa yang berlaku kepada puan kita seorang ni. Okey, yang berusia 51 tahun, yang berat dia dulu dalam 80 lebih ke? Berapa tak ingat. Saya kena check balik, saya dah lupa. Alright. Okey, dah ready nak tahu Nak tahu Okey. Pertama sekali, benda yang berlaku kepada beliau adalah saiz badan dia daripada triple XL turun kepada saiz M dalam masa 2 bulan. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua pula, selain daripada itu, dia dah jadi makin bertenaga, makin kuat, siap boleh mengangkat tonggas lagi dengan sangat selambanya. Okey, yang dah tahu ni dah tahulah kan siapa orangnya. Okey, seterusnya nombor 3 pula. Yang ni kenapa saya tak sebut nama dia. Di usia 51 tahun, difikirkannya sudah tak datang lagi lah bulannya, tapi datang baru-baru ini, dan menampakkan betapa mudanya dalaman student saya ini selepas follow cara yang diajar, lepas dah exercise cara yang diajarin, kan, teruslah menjadi muda luaran dan dalaman. So macam kepada mereka yang mungkin rasa umur tu macam, alamak saya ni dah tua dah, tak dapatnya nak kurus, kan. So kalaulah you all rasa macam tu, saya ada ramai juga student saya yang umur 50-an. Saya ada beberapa juga student saya yang berumur 60-an. Mereka semua berjaya turunkan berat badan dan mereka jadi lebih sihat. Tekanan darah student yang saya sebutkan tadi tu pun, student saya pun, dia dapat turunkan bacaan tekanan darah mereka jadi lebih sihat.
Tuan Amir Mukhtar memang nak kena tumbuk dengan saya. Dia lagi muda daripada saya dah. Kenapa nak jadi muda macam mana? Nak jadi muda macam baby? Tak payah. Jangan buat poyo sangat please. Jangan lupa plan kita. Hari Jumaat kot. Alright. Okay, itulah yang pertama. Exercise, nama exercise tu adalah resistance training. Gunalah resistance band kalau tak ada gym. Kalau ada gym, boleh pergilah gym Tuan Amir Mukhtar ni. Dia ada gym. Tapi jauh sangat lah kot daripada tempat semua yang ada dekat sini. Alright, itulah yang pertama, exercise ataupun menambahkan kita punya metabolisme badan kita dengan cara meningkatkan muscle kita. Jangan salah faham kepada wanita-wanita, perempuan-perempuan, gadis-gadis yang nak mengangkat besi tu, you all tidak akan jadi seperti bodybuilder lelaki. Korang takkan dapat badan macam lelaki sebabkan perempuan tak cukup hormon testosteron yang menjadikan badan lelaki itu seperti badan lelaki. Selagi mana perempuan tu masih ada hormon estrogen, maka berbentuk badan wanita lah mereka. Alright, so jangan risau sekiranya kita mengangkat besi berat sama berat dengan seorang Mamat Sador dekat gym tu pun, badan wanita tu tidak akan jadi macam badan Mamat Sador tu. Dia akan jadi badan dia lebih terbentuk lagi berbanding dengan badan mereka sebelum ini. Kalaulah katakan berminat untuk buat jogging ke, nak buat brisk walking ke, itu tak cukup kuat lagi sebenarnya. Itu tak cukup efektif lagi untuk membakar lemak kita waktu kita tidur. Sebab bila kita membina muscle kita, sekiranya kita berjaya membina muscle kita, apa yang berlaku adalah ianya akan meningkatkan metabolisme kita. Walaupun kita sedang tidur pun, lemak kita pun akan terbakar. That's why almost semua student saya, especially student yang mengambil package titanium, mereka akan mudah gila bangun pagi. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab mereka menggunakan tenaga yang telah terbakar daripada tubuh badan dia melalui lemak tu, menjadikan sumber tenaga mereka untuk bangun di awal pagi dan rasa lebih cergas, dan rasa lebih ringan. Boleh tak komen sikit? Boleh tak komen sikit kepada bekas-bekas student titanium saya, apakah rasa badan mereka selepas follow meal plan yang saya berikan? Adakah you all rasa badan makin segar, ataupun adakah you all rasa badan makin lemau? Sebab ramai orang follow diet, apa-apa jenis diet, badan mereka akan jadi lemau, lemah, longlai, rasa macam muka macam skelepet macam tu kan. So, saya nak tanya secara jujur kepada bekas-bekas student titanium saya dan student titanium saya, apakah yang you all rasa lepas dah follow meal plan saya bagi? Adakah you all rasa bertenaga, ataupun adakah korang rasa sebaliknya? Minta tolong komen sebab ramai dekat sini yang mungkin berminat nak tahu bagaimanakah cara kita berjaya membakar lemak walaupun kita sedang syok berdengkur dekat atas katil. Kak Asmah, saya belum sempat nak isi maklumat yang diberikan. Okey, tak apa. Right. Itu yang pertama. Cara dia membina muscle supaya kita boleh meningkatkan metabolisme badan kita. Okey. Siapa sini yang faham? Hai Puan Halina Hassan. Hai, saya nak. Okey, kalau nak bolehlah WhatsApp lah dekat nombor telefon yang saya letak dekat sini. Okey. Lepas ni boleh isi puan. Tu bukan cerita dia. Boleh tak ni komen sikit bekas-bekas student titanium, apakah you all rasa lepas follow meal plan yang diberikan? Adakah korang rasa lebih bertenaga? Adakah rasa lebih ringan? Macam mana? Macam Cik Ta di komen, rasa ringan, makin fit, rasa bertenaga, makin ceria, lebih berkeyakinan. Itulah Alhamdulillah bila kita follow cara fat loss ni. Bila kita follow cara fat loss, begitulah yang akan berlaku kepada diri kita bila kita follow cara fat loss. Bila kita follow cara fat loss, lemak yang terbakar itu akan dijadikan sebagai tenaga. Dan itulah tenaga yang menjadikan badan kita jadi makin ringan, yang kita rasa makin bertenaga. Dan disebabkan kita membakar lemak kita jugalah, hormon kita akan distabilkan, yang menjadikan kita jadi makin ceria dan of course jadi makin berkeyakinan. Siapa lagi yang boleh relax jap komen macam manakah perasaan you all lepas dah follow meal plan yang diberikan? Saya sangat-sangat appreciate. Okay, siapa lagi yang boleh komen ni? Right, itu adalah yang pertama tadi. Okay,
So far boleh faham tak yang pertama? So far boleh faham tak yang pertama tadi? Saya nak tahu. Okey, Puan Nurul Ikin pula sebelum ni lemau. Law ni alhamdulillah alhamdulillah sangat badan ringan. Solat best rasanya ringan. So alhamdulillah. So itulah sebenarnya kita punya cara. Bagaimanakah fat loss punya cara tu akan menjadikan kita rasa lebih bertenaga lebih daripada sebelum ini. Ramai orang fikir bila kita dah berusia 50-an macam tu, kan, kita rasa macam tak apalah, biarlah acik duduk dekat rumah je, tak payah buat apa-apa semuanya, kan. Sebenarnya kan, kalau katakan kita dapat tahu cara yang diberikan ni, insya-Allah kita akan rasa lebih bertenaga, mungkin lebih bertenaga daripada anak kita. Kalau begitulah. Alright. So, yang faham ni tadi Puan Nurul Ikin faham. Nak baca sikit komen Puan Sanisa. Dapat tidur malam, kulit makin cerah. Tu dia. Kulit saya cerah tak? Cerah kot. Ada pasal lampu ni nampaklah cerah sikit. Kalau pakai telefon Cikgu Alin, nampak lagi putih melepak saya. Tapi saya tak naklah pakai Cikgu Alin punya telefon. Dah kenapa? Alright. Itulah yang pertama. Yang kedua, siapa yang boleh komen siapa yang dah ready untuk poin yang kedua, boleh tak komen sikit? Nak baca sikit Puan Shima Emma punya komen. Sangat-sangat bertenaga bila beraksi di dapur coach. Bila bangun jam 4 pagi, senang sangat nak bangun. Kalau tak sebelum ni, lihat mata ni nak celik. Alhamdulillah. So, itulah antara kenapa kita mudah sangat untuk membakar lemak, untuk jadi lebih bertenaga di awal pagi. Sebabkan pada waktu malam tu telah pun dibakar lemak kita, supaya once kita bangun je, rasa seperti apa yang Puan Shima Emma mentionkan dekat situ. Kak Asmah bagi tahu pula, nak komen, nak baca komen Kak Asmah. Meal plan Kak Asmah rasa happy dan enjoy dengan titanium. Sampai sekarang Kak As masih amalkan meal plan tu. Makin muda, makin kecil badan, bertenaga, muda luar dan dalam. Macam muda luar dan dalam. Kadang-kadang bila kita tengok IC kita lahir tahun 90-an, tapi badan kita rasa sakit sana, sakit sini, sakit tumit, sakit lutut, dah macam umur 80-an. So, janganlah sia-siakan umur muda tu dengan rasa sakit badan macam tu. Itu semua boleh settle kalau katakan kita follow meal plan yang membantu kita membakar lemak. So, cara yang saya explain ni akan membantu you all membakar lemak ketika sedang tidur. Macam. So, itulah cara dia yang pertama. Okey, terima kasih kepada student-student saya dan bekas-bekas student saya yang share experience mereka dalam live ni. Saya sangat-sangat appreciate. Saya harap apa yang you all share tu akan dapat memberi manfaat kepada orang yang sedang membaca dan menonton live ni. Alright, siapa lagi yang dah ready untuk poin yang kedua, boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya love. Saya dah tengok berapa ramai agaknya yang ready dekat sini untuk mendengar ataupun mengetahui apakah poin yang kedua ni. Ya coach, dulu saya lutut tak bermaya. Sekarang ni alhamdulillah dah bermaya dah lah, kan. Alright, so alhamdulillah. Kenapa biasanya orang yang ada masalah berat badan ni akan sakit lutut? Sebabkan lutut ni kan sebenarnya dia ada dua tulang yang akan bertemu each other kalau katakan berat badan dia terlalu berat sangat. So, dia punya gel ataupun dia punya cecair ataupun lubricant yang menghalang pertembungan antara lutut ni akan jadi makin tipis kalau berat badan kita makin bertambah. So, cara dia untuk menjadikan lebih sihat lutut tu adalah dengan cara pertama menurunkan berat badan dan kedua menguatkan otot-otot di kaki supaya otot itu yang akan menampung berat badan kita supaya lutut kita dah tak sakit dah. Itu sebabnya macam mana cara saya sebenarnya, saya tak suka sangat mulakan dengan exercise dulu. Saya akan mulakan dengan pemakanan yang betul. Saya akan mulakan dengan macam manakah caranya untuk kita exercise mengikuti kemampuan kita. Puan Azlinda Kamis tanya macam mana nak join. So, Puan Azlinda Kamis duduk dekat MUA. Okay, kalau duduk dekat MUA, kita boleh bantu wakil-wakil dekat Johor. Please contact Puan Azlinda Kamis. Alright. Yang kedua. Siapa dah ready yang kedua? Ramai tadi dah ready yang kedua, kan. Okay, yang kedua pula adalah
Macam manakah caranya untuk kita berjaya membakar lemak walaupun kita sedang tidur? Cara yang kedua adalah namanya calorie deficit. Calorie deficit kau. Sebelum saya rasa saya tak pernah kot guna perkataan calorie deficit. Tapi maksud calorie deficit ini secara biasa ayat yang saya selalu gunakan adalah dengan cara memakan makanan yang mengikuti keperluan kita. So, bila kita tajuk apa hari ini coach? Wah, tajuk apa seperti mana yang termention di atas itu adalah 3 cara bakar lemak waktu tengah tidur. Shima, salam coach. Waalaikumsalam Puan Shima. Alright, yang kedua tadi apa tadi? Calorie deficit. Apakah calorie deficit? Calorie deficit adalah dengan cara memakan makanan yang mengikuti keperluan diri kita, dan insyaAllah sekiranya kita berada di dalam calorie deficit, bukan setakat waktu kita sedang tidur, waktu kita sedang duduk tengok TV pun sambil mendengar Perdana Menteri kita berbuat ucapan berkenaan dengan PKPB pun kita akan berjaya membakar lemak kita. Sebenarnya kita akan dapat membakar lemak kita sepanjang masa sekiranya kita berada di dalam calorie deficit. Okay. Alright. Hai Puan Nur Syahira, apa khabar? Okay, now. Itu adalah tentang calorie deficit lah. Itu adalah tentang yang poin yang kedua. Macam manakah caranya untuk capai calorie deficit tu? Macam manakah cara untuk capai calorie deficit? Yang pertama sekali adalah dengan cara mengetahui berapakah keperluan kalori kita. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah dengan cara kita kena makan makanan mengikuti keperluan kalori kita untuk turunkan berat badan. Ataupun dalam erti kata lain, kita nak jadikan apa yang kita makan tu sebagai sumber tenaga dalam 80% sahaja. Lagi 20% tu kita nak jadikan lemak di dalam badan kita sebagai tenaga kita. Alright. Faham tak maksud saya? Saya nak explain sikit lagi sekali tentang lemak. Apakah itu lemak? Lemak dalam badan kita ni, kalau katakan kita ada lemak dekat badan ke, kat perut ke, semua orang ada lemak sebenarnya. Alhamdulillah. Semua orang ada lemak. Sorry nak minum sekejap. Semua orang ada lemak. Lemak mereka mungkin berada dekat lengan, dekat perut, dekat kaki, dekat peha dan dekat mana-mana tempat dekat tubuh badan mereka. Okey. Lemak itu merupakan sebagai tenaga simpanan dalam badan kita. Alright. Supaya bila kita gunakan lemak tersebut, badan kita pertama badan kita akan senang membakar lemak. Okey. Sebab apa? Sebab kita sedang menjadikan lemak kita sebagai sumber tenaga. Yang kedua pula, badan kita akan jadi makin menyusut. Itu yang kita nak. Dan bila kita jadikan lemak kita sebagai sumber tenaga, itulah yang menjadikan kita lebih bertenaga sepanjang waktu. Kita akan rasa lebih muda, lebih bertenaga dan sebagainya. So, kepada mereka yang tak pasti cara macam mana nak dapatkan dalam calorie deficit ni, boleh kontak kita punya wakil, kita punya ejen dan kita punya stokis di negeri yang berhampiran ataupun berhampiran dengan kawasan masing-masing. Ataupun kalau tak pasti nak kontak siapa, boleh je kontak nombor telefon yang saya dah listkan, yang saya dah pin komen dekat bawah tu. Dan insyaAllah sekiranya you all berminat nak mengetahui lebih lanjut lagi, boleh kontak kita punya ejen, kita punya stokis dan kita punya wakil di negeri masing-masing supaya kita akan dapat benefit daripada apa yang kita sedang buat sekarang ni. Seperti mana saya sebutkan tadi, nama saya Syah daripada Batak Fitness dan saya seorang fitness coach. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan kepakaran saya pula adalah untuk membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Numbers saya, berapa ramai yang saya dah bantu tu pun dah boleh memberi keyakinan kepada lebih ramai lagi orang. So that's why saya minta you all untuk tekan button share supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang saya sedang buat pada malam ini. Untuk pengetahuan, saya buat live setiap hari jam 9 pagi dan 9 malam. Sekiranya you all rasa apa topik yang saya share ni akan memberi input yang terbaik untuk diri korang, saya suggest untuk you all tekan button follow
like Facebook page Syah AK ni supaya apa? Supaya setiap kali saya buat live, you all akan dapat notification. Kak Asmah, okey tak saya punya cakap tak laju sangat kan? Saya ni punyalah berpeluh nak cakap slow-slow. Okey. Siapa yang dah ready untuk point yang kedua, point yang ketiga, boleh tak komen dah ready untuk point yang ketiga. Alright, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang dah share Facebook Live ni. Saya yakin mereka yang sedang menonton kita di dalam Facebook Live ni akan mendapat manfaat hasil daripada sharing kita semua sekarang ni. Bukan saya sahaja yang sedang melakukan kerja-kerja sharing, malah you all yang dah tekan button share pun akan mendapat pahala daripada apa yang kita sedang lakukan sekarang. Pasang niat untuk membantu lebih ramai lagi orang dekat luar sana. InsyaAllah lebih ramai lagi orang akan dapat berasa lebih mudah untuk menurunkan berat badan dan jadi lebih sihat daripada sebelumnya. Alright, siapa yang dah ready untuk point yang ketiga, boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya love. Alright, boleh tak bagi saya love, boleh tak komen dah ready dan sebagainya. Sebab saya nak tengok berapa ramai agaknya orang yang dah ready dengan point saya yang ketiga ni. Saya rasa point yang ketiga ni dia lebih, bak kata orang, dia lebih cepat. Lebih cepat rasa dia tu kan. Dia lebih cepat rasa lah sebenarnya. Ready? Okay, siapa lagi yang dah ready tu saya nak baca sikit komen-komen. Kalau ada komen-komen yang berada dekat luar sana. Waalaikumsalam Puan Izan Cookies. Dah kenapa tengok kat nak kurus siap cepat? Alright, so dah ready kan? Okay, yang dah ready ni saya nak bagi tahu yang ketiga. Tapi macam tak cukup ni orang dah cakap ready ni. Siapa lagi yang dah ready untuk tahu point yang ketiga? Apakah cara yang terakhir yang saya nak share pada malam ini? Bagaimanakah kita boleh bakar lemak kita walaupun kita sedang membuta atas katil kita dan berdengkur dan sedang bermimpi dikejar oleh, diulit-ulit mimpi kita kan. Dah ready? Puan Shimah dah ready. Puan Aziz Idayu pun dah ready. Puan Sally Mashi pun dah ready. Okay. Puan Hayati Yunus pun dah ready. Alhamdulillah. So agak ramai juga yang dah ready kat sini. Puan Aziz Idayu dah ready. Miss Nita, Puan Akmal Zainuddin dah ready. Alright. So yang ketiga. Yang ketiga ni Putra Yasir pun dah ready. Puan Cik Moy Molek pun dah ready. Okay, Alhamdulillah. Yang ketiga ini adalah dengan cara macam mana? Dengan cara memakan makanan yang mengandungi thermogenic effect. Apakah makanan yang mengandungi thermogenic effect? Antara makanan yang ada thermogenic effect antaranya adalah sayur-sayuran yang berwarna hijau pekat. Ayam, okay, ayam chicken breast tu, okay, kopi, green tea. Yang saya cakap ni kopi O, tak tambah gula, tak tambah susu. Alright, green tea ni pula pun tak tambah gula dan tak tambah apa-apa lagi. Apa lagi? Black pepper, chili yang akan membantu kita membakar lemak. Once kita makan, dia akan terus bakar kita punya kalori di dalam badan. Sekiranya kita mengikuti cara nombor 2 tadi, iaitu kalori deficit, insya-Allah lebih mudahlah, lebih cepatlah kita untuk turunkan berat badan. So, kepada student-student saya yang mungkin sedang menonton saya sekarang ni, saya dapat tahu, saya tadi pun ada buat beberapa kali saya buat coaching dengan student Titanium dan juga student-student Sapphire kita yang masih lagi aktif. Alright. Saya dapati mereka dapat turunkan berat badan, tapi saya perasan mereka tak dapat turunkan berat badan dengan yang sekadar yang sepatutnya. Ada banyak sebab kenapa mereka dapat turunkan berat badan tapi tak turun seperti student-student saya yang lain. Antara sebab-sebabnya adalah kadar metabolisme seseorang itu. Kadang-kadang bila metabolisme kita slow, kan, kita tak dapat nak lajukan, melainkan kalau kita buat beberapa cara ni. Pertama, kita kena sabar. Alright, yang kedua juga kita boleh memakan makanan yang ada thermogenic effect. Seperti mana yang saya bagi listkan tadi, insya-Allah ianya akan membantu kita mempercepatkan lagi kita punya penurunan berat badan. Kalau katakan kita nampak kita punya berat badan tu macam tak turun sangat, jangan risau, lemak kita sedang terbakar. Kita akan rasa lebih bertenaga, kita akan rasa badan kita makin menyusut. Alright, kita juga akan dapat rasa, kita pun akan dapat experience
yang macam mana kita rasa lebih cergas daripada sebelumnya. Sekiranya you all berada dalam situasi macam tu, percayalah cakap saya, you are on the right track. Sebenarnya cara dalam fat loss ni tak semestinya kita akan dapat turunkan berat badan sahaja. Sebab orang bila kita jumpa kita, sekali imbas, sekali lalu sahaja orang akan nampak kita, sama ada kita ni gemuk ataupun kurus. Diorang takkan tanya kita, orang yang gemuk ni berapa kilo kau? Tak ada. Dia takkan tanya kau pakai baju saiz apa? Tak ada. Sekali tengok dah nampak dah budak ni gemuk, budak ni kurus. Okey, macam mana cara nak nampak tu? Sebab apa? Ada orang, kalau kita faham konsep fat loss ni, ada orang yang berat badan dia sama tapi dia punya saiz badan mereka berbeza. Macam saya sendiri, saya adalah seorang yang ketinggian saya 185 cm, 6 kaki. Alright, berat saya adalah 85 kilo macam tu, plus minus. Okay, ada juga orang yang tinggi 185 cm, berat dia 85 kilo, tapi bentuk badan dia pakai baju saiz triple XL ataupun mungkin pakai baju plus size. Saya masih lagi pakai baju saiz L. Alright, so benda tu adalah possible sebabkan dia bergantung kepada kita punya komposisi badan. Berapa banyak lemak yang kita ada, berapa banyak muscle yang kita ada. Itu sahaja yang akan menjadikan kita lebih faham apakah sebenarnya yang kita sedang bakar, yang mana satu yang kita sedang naikkan. Alright, saya nak baca sikit komen Puan Sally Mashi. Coach, sebelum tidur boleh ke minum kopi kosong atau green tea? Jangan Puan. Sally Mashi ni puan ke tuan Saya kena tengok balik. Sally Mashi. Puan, yes. Minta maaf. Kalau minum kopi sebelum tidur, kita pastinya akan susah nak tidur. Macam saya sebut tadi, kita boleh membakar lemak kita. Selain daripada kopi tu, kita boleh makan chicken breast, kita boleh makan makanan yang bercili, makanan yang ber-black pepper, makanan yang berrempah-rempah, kan? Yang ada bawang, yang ada macam-macam benda lah. Saya memang tidak sarankan untuk minum kopi sebelum tidur. Sebab kita memang akan ada masalah tidur pun lepas tu. Macam saya sendiri, saya kalau katakan saya minum kopi sebelum tidur, especially kopi alright, memang saya akan ada masalah untuk tidur. So that's why kita kena pastikan kita tidur tu, kita tak makan benda yang tak sesuai untuk dimakan. Kita cuba elakkan minuman yang tak sesuai untuk diminum sebelum kita tidur. Baca sikit komen daripada Puan Nur Kamisah. Burn fat nombor 1. Okey, apa benda? Kedua, calorie deficit. Nombor 3, thermogenic effect. Nombor 1 tadi tu adalah increasekan muscle. Alright. So, itu adalah 3 cara bagaimanakah untuk membakar lemak waktu kita sedang tidur. Percayalah cakap saya, sekiranya kita dapat follow 3 benda ni, mungkin kita tak dapat turunkan berat badan sangat, honestly. Sebabkan ada banyak lagi cara untuk turunkan berat badan. Banyak lagi cara. Dan saya tak nak you all just fikir kepada numbers pada penimbang berat badan kita itu sahaja. Sebab itu tidak memberikan kita apa-apa signifikan. Sebab macam saya lebih suka guna penimbang yang boleh kira berapa banyak body fat percentage kita. Okay, cuba kita cari satu penimbang berat. Agak mahal sikit lah kan, agak mahal sikit. Kalau ada bajet beli, kalau tak ada bajet tak apa. Asalkan kita dapat tahu kita punya body fat percentage kita, insya-Allah kita akan tahu kita punya progress kita, sama ada kita sedang membakar lemak ke ataupun kita sedang mengurangkan air dalam badan kita ke. Sebab kebanyakan produk-produk kurus, kebanyakan cara diet yang salah, mereka akan menyingkirkan air di dalam badan kita, yang menyebabkan kita berjaya turunkan berat badan kita. Sorry. Kak Gaya, yes. Salah satu brandnya adalah Tanita. Ada lagi banyak brand-brand lain. Macam Huawei, saya pakai Huawei. Ada juga brand InBody, tapi InBody mahal nak mampus. Jangan beli. Jangan beli InBody, mahal gila. Tapi berbaloi lah, itu lebih accurate. Okay, but cuba cari penimbang berat yang boleh tengok kita punya kandungan komposisi badan kita, berapa banyak body fat percentage, berapa banyak kita punya
kita punya masa dan sebagainya. Kak Puan Rahima Ima, Puan Emma, cuba tengok nanti masa mula-mula join kita berapa body fat percentage, sekarang ni berapa body fat percentage, berapa muscle dulu dan berapa muscle sekarang. Saya ada seorang student saya yang follow cara macam ni. Dia bukan setakat timbang berat badan sahaja, malah dia juga timbang dia juga kira dia punya body fat percentage, dia juga kira juga dia punya ukur lilit badan. Saya beli Camry. Jangan beli. Kita Camry ni beli kereta ke apa? Saya dah risau dah. Saya cerita pasal penimbang berat. Camry ada kot nama penimbang berat Penimbang berat nama Camry agaknya. Alright, saya harap apa yang saya share pada malam ini akan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang. Alright. InsyaAllah besok pagi kita akan buat live lagi jam 9 pagi. Alright. Dan insyaAllah kita akan, saya harap apa yang saya share pada malam ini akan memberi sedikit sebanyak input kepada semua yang menonton. Sekiranya you all rasa topik ini really membantu orang untuk memahami cara yang terbaik untuk turunkan berat badan, please share video ni kepada seramai mungkin tempat, sebanyak mana mungkin tempat, dan please tag orang-orang yang rasa mungkin akan dapati video ini akan membantu mereka mendapat tahap kesihatan yang lebih baik. Alright, itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi esok insyaAllah jam 9 pagi pada topik yang seterusnya pula. Okay, saya harap kita akan dapat berjumpa lagi. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.